Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaan nikmat. Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesihatan dan juga nikmat keimanan, untuk sama-sama kita meraih manfaat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati rezeki kita dan juga kehidupan kita serta apa yang bakal kita kongsikan bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung daripada pembacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih separuh jalan bincangkan tentang, iaitu suatu perkara yang penting, sifat-sifat yang menjadi sumber utama keluarnya akhlak yang terpuji. Jadi bermaksud seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, seseorang yang baik budi pekertinya, seseorang yang tinggi akhlaknya, mereka mempunyai 4 sifat yang dasar, 4 sifat yang utama. Kita dah bincangkan 2, iaitu yang pertama, dia ada sifat yang bijaksana, iaitu dengan kebijaksanaan dia dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah. Maka sebab tu dia dah tahu, oh ni salah, maka dia tinggalkan, jadi dia buat yang betul. Makanya dengan dia buat benda yang betul tu, itu kan dah menunjukkan dia seorang yang baik. Sebab biasanya kalau kita sebagai manusia ni, bila kita melakukan sesuatu perkara, bila kita melakukan sesuatu perkara itu atas pilihan diri kita sendiri. Walaupun kadang-kadang nampak macam bukan pilihan kita, tapi sebenarnya pilihan kita. Contoh seperti bila mana kita cerita tentang pekerjaan, contoh kita kadang rasa, kita minta dengan Allah, ya Allah, tambahkanlah rezeki aku, berkatkanlah rezeki aku, contohnya kan. Tapi nanti bila Allah Subhanahu wa taala berikan peluang, kita tak perasan. Kita nampak mungkin satu kali tu kita dapat offer untuk promotion contohnya, ataupun offer pada tempat yang baik contohnya. Makanya kita kata, tak apalah, nanti bila nanti dah promoted, nanti lagi banyak kerja pula, nanti lagi apa orang kata, banyak tanggungjawab pula, nanti apa itu ini ni. Dan kemudian makanya akhirnya dia tinggalkan. Itu peninggalan tu, atau dia tinggalkan job offer tu, itu dah kirakan pilihan dia sendiri. Tapi padahal dia minta dengan Allah suruh tambah rezeki, maka sebenarnya Allah dah kabulkan. Cuma pintu tu dah dibuka, cuma kita saja yang tak masuk. Jadi nak masuk ataupun tak masuk sesuatu pintu itu atas pilihan diri kita sebenarnya. Jangan kita lepas tu belakang hari kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala pula, wa'iyadzubillah. Kita kata aku dah doa tapi tak kabul pula doa. Minta tambah rezeki, minta berkat rezeki, begini juga rezeki. Tapi padahal Allah dah berikan peluang yang kita tak perasan, ya. Itu satu contoh lah, satu contoh saja. Jadi seseorang yang bijaksana, yang mempunyai hikmah, yang membezakan, tahu beza yang betul yang salah, itu biasanya orang yang baik, iaitu orang yang dapat membezakan mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi untuk nak nampakkan perbezaan ini, mestilah nak kena belajar, nak kena tuntut ilmu, dengan ilmu yang benar, dengan guru yang benar, dengan guru yang bertauliah, dengan orang yang mempelajari ilmu yang datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan kemudian kepada para salafus salih dan para alim ulama kita. Ya. Jadi untuk nak tahu mana yang betul, mana yang salah, nak kena belajar. Kalau sekadar baca-baca dekat internet pun tak cukup. Memang tak cukup lah. Pembacaan itu penting. Pembacaan dekat internet itu bukan tak boleh, tetapi kalau dia berkenaan dengan bab agama, mesti nak kena berpandu, mesti nak kena ada panduan, nak kena ada guru,
Dan nak berguru ini nak kena cari guru yang betul, guru yang benar, dan bukan yang songsang, bukan yang terpeleot ke sana ke sini. Maka akhirnya ke mana-mana saja ilmunya itu pergi, dan dah mula dah dia cerita perkara-perkara yang tak betul. Itu yang pertama, sifat bijaksana. Yang kedua, seseorang yang baik atau mempunyai akhlak yang terpuji ini mempunyai sifat syaja'ah, iaitu sifat yang berani. Berani apa? Berani mengalahkan kekuatan hawa nafsunya. Sebab ramai di antara kita yang sebenarnya bukan tak berani, tapi kita banyak layankan hawa nafsu. Bermaksud kita ni turuti hawa nafsu. Jadi kalau dalam tasawuf, melawan hawa nafsu itu adalah orang yang berani. Jadi orang yang berani ini adalah selalu orang yang baik, iaitu orang yang mengalahkan atau melawan sekurang-kurangnya hawa nafsunya itu. Dia merupakan orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Hawa nafsunya itu menjadi menyuruhnya menjadi orang yang biadab, menyuruhnya merendah-rendahkan orang yang lain. Dia lawan hawa nafsu dia. Dia lawan hawa nafsu dia. Dia kata ini perkara tak betul, ini perkara yang tak baik. Maka dia go against the flow. Flow-nya tu adalah hawa nafsu. Jadi dia melawan arus hawa nafsunya. Itu adalah orang yang berani. Itu yang telah kita bincangkan pada waktu yang lalu. Jadi pada kali ini kita masuk pada yang ketiga, iaitu iffah. Iffah iaitu orang yang mempunyai akhlak yang terpuji, dia ada iffah, maknanya dia menjaga harga dirinya. Jadi bagaimana menjaga harga diri? Dengan sifat menjaga harga diri, seseorang akan berusaha untuk bersopan santun seperti yang telah ditetapkan oleh syariat, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sifat ini lahirlah rasa malu ketika melakukan satu perkara yang tercela, dan dia seorang yang menjadi seorang penyabar, pemaaf, qanaah, wara', lemah lembut, selalu membantu orang lain dan tidak tamak. Jadi sifat-sifat ni automatically akan lahir. Dia akan lahir bila kita ada sifat menjaga harga diri. Kalau kita nak cakap tentang sifat harga diri ni, dia luas. Jadi bermaksud dekat sini, harga diri ini adalah untuk kita ni tahu kita punya nilai sebagai seorang yang beriman, nilai sebagai seorang yang namanya Islam. Jadi misalan, kalau dia mempunyai sifat iffah, mempunyai sifat harga diri, dia menjadi seorang yang pemalu. Dia malu untuk nak lakukan dosa. Dia malu untuk nak lakukan kejahatan. Bukan malu dengan orang saja, malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjadi orang yang penyabar, dan dia jadi orang yang pemaaf. Bila kita cerita tentang pemaaf ni, berapa ramai di antara kita yang kadang memang susah nak maafkan orang, atau lambat nak maafkan orang. Hatta pernah dapat soalan pun, dia kata, boleh tak kalau kita tak maafkan orang lain? Ya, memang betul, kita mempunyai hak, kita mempunyai apa orang kata, right of way, ataupun hak untuk tidak memaafkan orang lain kalau betul orang itu salah silap dengan kita. Tapi kita nak kena ingat balik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita tidak memaafkan orang lain, sedangkan dia tu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedangkan kalau dia ini tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta walau besar macam mana pun dosanya, tapi kalau dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihi. Jadi siapalah kita, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kalau orang silap dengan kita, orang salah dengan kita, walau macam mana pun di mata kita nampaknya besar, tapi adalah sebaiknya kalau kita yang memaafkan. Sebab kenapa? Macam kata Piramli tu apa? Sedangkan Nabi ampunkan umat, sedangkan Nabi SAW dia ampunkan umatnya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan hamba-hambanya. Jadi kita ni pula hamba yang kerdil, hamba yang kecil, hamba yang habuk pun tak ada, tapi ada rasa untuk tak nak maafkan orang lain pula, ada rasa untuk tak nak halalkan orang lain pula, ada rasa tak nak redha dengan orang lain pula, ada rasa tak terima dengan orang lain pula. Siapa kita, tuan-tuan? Siapa kita, perempuan? Jadi memang betul kita ada hak. Kalau nak cerita pasal hak tu cerita yang lain. Kalau kita nak cerita daripada sudut kebersihan hati, kita rasa susah untuk nak maafkan orang, tapi itulah, dalam kesusahan itulah yang kita mendapatkan ganjaran, atau kita diangkat darjat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat cerita tentang Nabi SAW, mungkin ramai dah tahu cerita yang waktu Nabi
berdakwah ke satu tempat, kawasan namanya Taif. Mungkin sebelum Covid ada di antara kita jemaah-jemaah umrah yang berkesempatan naik bas 2 jam daripada Mekah pergi dekat Taif, ziarah Taif. Tempat yang cantik, tempat yang apa orang kata pernah dulu Nabi SAW berdakwah dekat sana. Tapi dicela, bukan verbally abuse Nabi SAW, bukan saja dicela, dicaci, dimaki, dihamun secara mulut, tidak, malah physically abuse. Nabi dicampakkan kayu, dicampakkan batu, sampai riwayat mengatakan sampai Nabi berdarah dan titisan darah Nabi sampai tumpah ke tanah. Dan kemudian dikatakan begitu cedera Nabi SAW begitu teruk apabila berdakwah. Tetapi malaikat Jibril alaihissalam turun dan tanya kepada Nabi SAW, nak tak kalau kau perintahkan aku dengan izin Allah SWT, aku boleh memerintahkan para malaikat yang menjaga gunung ganang ini untuk terbalikkan gunung ganang ini kepada mereka. Ini malaikat offer, tuan-tuan. Bukan Nabi minta, malaikat offer. Malaikat hamba Allah yang tak berdosa, yang tidak mempunyai dosa, offer Nabi SAW untuk nak lakukan sedemikian. Agak-agaklah kalau kita kat tempat Nabi tu, apa kan jawapan kita ya? Jangan cakap gunung ganang, kalau boleh langit, bintang, bulan semua humban terus kat Taif tu Kalau kita lah tu. Tapi kita lihat akhlak Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat mengatakan yang berbunyi lebih kurang bunyinya, biarkan sajalah mereka kerana mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Nahum la ta'rifun. Mereka tak tahu. Tapi Nabi SAW ada pengharapan bahawasanya anak cucu mereka nanti lama-lama insya-Allah beriman. Kalau bukan mereka, nanti anak cucu mereka nanti akan beriman. Itu Nabi punya pengharapan. Maknanya Nabi SAW ni sentiasa dalam hatinya ni memberi ruang kemaafan, memberi ruang untuk orang lain peluang. Sebab kalau orang putih kata everyone deserve a chance, kan? And sebenarnya everyone deserve chances. Ada banyak peluang, kan? Nabi SAW memberikan dia punya umatnya banyak peluang. Sampai kan dilakukan sedemikian pun Nabi SAW tidak membalasnya. Hatta malaikat dah offer pun, kita malaikat tak offer pun, kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dianiaya macam-macam, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang itu lingkuplah, orang itu terkena balasan dan sebagainya. Kalau boleh kita elakkan, Ustaz, tapi kan dia salah dengan kita, tapi kan dia silap dengan kita. Jadi apa doa kita sebenarnya? Doa kita ialah kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah nak uruskan dia tu, terpulanglah. Sebab Allah tu lagi maha bijaksana dan tentu lebih pandai daripada kita macam mana kita nak uruskan orang tersebut. Mungkin pada kita kalau kita doakan dia terlingkup ni, itulah yang paling dahsyat sekali azabnya. Tapi bila kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui dan maha adil dan maha bijaksana untuk nak melaksanakan apa yang telah dilakukan. Jadi terpulanglah. Kalau Allah nak berikan dia hidayah, Alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak berikan dia hidayah, minta Allah jauhkan kita daripada golongan orang tersebut. Jadi kita ni neutral, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita ni selamat. Kita tak ada, jangan apa orang kata, jadikan penyebab seseorang itu diazab dan sebagainya lah. Kita ikut contoh Nabi SAW. Jadi orang yang mempunyai akhlak yang terpuji ini, dia mempunyai harga diri. Jadi kalau orang cela dia, orang kata dia tidak membalasnya dengan kata-kata yang kesat, dengan kata-kata yang kasar. Tapi apa dia buat? Sama ada dia diam ataupun dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, takkan semua benda nak kena diam aja? Ya, ada perkara yang perlu kita tegaskan, ada perkara yang perlu kita katakan, tetapi tidak semua yang kita perlu kasar, tidak semua yang perlu kita ungkapkan dengan kata-kata yang kesat. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai harga diri ini, dia akan timbul daripada dirinya rasa sifat tamak, hatinya pun busuk, suka tengok kecenderungan orang lain, mempunyai sifat boros, basuh kedekut, tak suka sedekah. Dia rasa semua duit yang ada dalam tangan dia ni adalah miliknya. Dia ada rasa riak, ada rasa sombong, ada rasa suka membuka aib orang lain, suka cerita-cerita tentang orang lain.
Jadi dia dengar si Fulan kata ini sedemikian, dia sampaikan. Tak tahu lagi cerita tu betul ke tidak, dia dah sampaikan kepada orang lain. Ingat, zaman sekarang apa yang diperkatakan oleh mulut kita akan sampai pada orang lain, itu kita accountable. Maknanya dia memberi kesan sepanjang hayat. Bila kita sampaikan dekat lidah kita. Sebab kita pepatah kata Melayu kata apa? Telajak perahu boleh kembali kan? Boleh kita tarik balik. Tapi kalau telajak kata-kata dah tak boleh patah balik. Sekarang bukan kata-kata, sekarang kita kadang type. Kita pakai jari kita. Mulut kita diam. Pendiam orangnya. Tapi dekat social media, Masya Allah, macam peti. Sana sini kan, dia komen sana, dia komen sini, dia cakap tu cakap ni. Kadang dekat WhatsApp ke, dekat Facebook message ke, dekat DM Instagram ke, dekat Twitter ke, lancang apa yang dikatakan. Maka bila dia sampaikan berita yang tak sebenar, berita-berita yang tak benar tentang seseorang itu, maka dah namanya fitnah. Kerana apa? Berita tu tak benar. Alah Ustaz, saya cakap ni benda betul apa? Bukannya benda yang salah. Kalau awak baguslah. Kalau cakap benda yang betul, namanya itu namimah. Dua-dua sama. Dua-dua dosanya berat. Sebab dosa dengan orang ni lagi besar daripada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tadi kita sebut dosa dengan Allah. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Dosa dengan orang, kena dengan orang yang tak maafkan, nanti jadi cerita lain pula dekat akhirat. Rugi semayang kita, rugi sedekah kita, rugi kita punya amal baik kita. Kalau ada buat umrah, rugi umrah kita. Buat haji, rugi haji kita. Kalau kita puasa, rugi puasa kita. Kerana kenapa? Kita dosa dengan orang. Kita dosa dengan orang. Kalau kita dosa dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau kita dosa dengan orang, kita nak kena minta maaf dengan orang tu. Kalau orang tu tak maafkan, macam mana? Kita nak kena sedekahkan atas nama orang tu. Itu yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Jadi, elakkan daripada menyampaikan berita tentang orang lain. Kata Nabi SAW, mukmin yang baik itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang bukan urusan dia. Kalau kita dengar berita yang tak baik tentang orang tu, kita nak kena ingat tentang sudahlah, biarlah. Kalau betul, bukan urusan aku. Kalau tak betul pun bukan urusan aku. Jadi kita serahkan dia pada Allah SWT. Semoga segalanya Allah berikan kebaikan. Jadi senang hati kita pun tenang. Kita tak commit diri kita dengan siapa-siapa. Jadi nak kena minta maaf, ya. Dan yang terakhir sekali adalah sifat yang adil. Orang yang mempunyai akhlak yang terpuji, dia ada sifat keadilan dalam diri dia, iaitu adil, dapat mengendalikan sifat amarah hawa nafsu, dan untuk selalu berada dalam keadaan yang benar. Jadi nak kena mengadili tersebut, nak kena balance. Daripada sifat ini lahirlah sifat berfikir dan bersiap dengan tindakan baik dari segi sebab maupun akibatnya. Berfikir matang sebelum bertindak dan tidak tergesa-gesa dalam tindakan. Orang yang adil ni dia banyak analyse. Maknanya orang yang baik ini, orang yang banyak akhlak yang terpuji, maksud dari sifat adil ni maknanya dia bila datang berdepan dengan satu situasi, dia akan analyse baik buruk. Nanti dia akan pergi kepada perkara yang lebih banyak kebaikannya daripada banyak keburukannya. Maknanya dia berfikir, orang yang berfikir. Dia tidak tergesa-gesa. Dia tidak cepat bertindak. Dia, orang kata apa, matang dalam tindakannya. Kadang-kadang tak semua benda yang datang masalah itu jam nak kena selesaikan. Kadang-kadang memerlukan masa, kadang-kadang memerlukan proses. Jadi hatta kalau kita order barang pun, kita sekarang banyak order online, kan nak kena tunggu, nak kena ada prosesnya tu. Jadi baru dah datangnya hasilnya tu, insya-Allah hasil yang baik. Jadi bila datang dengan masalah, bukan itu jam kita nak selesaikan masalah. Tak semestinya. Ada perkara yang perlu kita tunggu, ada perkara yang kita perlu bertindak cepat, ada perkara yang kita nak kena ada prosesnya, ada dia punya orang kata apa, cara-cara atau langkah-langkah yang tertentulah dalam keadaan yang kita berfikir secara yang matang. Itulah 4 sifat orang yang baik. Dan insya-Allah nanti pada masa yang akan datang kita akan cerita tentang tanda-tanda hati yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perkongsian kita dan segala yang baik itu datang dari Allah, segala yang tak baik itu datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.